Or a classic Malaysian Ramadan experience, but is it a tradition or just another trend? For those who don't know, Mori refers to eating after Tarawih prayers. It started as a way to refuel after long prayers. Usually, கோலாலம்பூருக்கு தான் நம்ம போயிருக்கோம். நம்ம போகும்போதே நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா நாங்க போனதே கொஞ்சம் லேட்டு தான். 7:20 தான் நம்ம போயிருந்தோம். ஆனா நம்ம இங்க வீட்ல இருந்தே நம்ம சாப்பாடுலாம் எடுத்துட்டு போயிட்டோம். Avoir encore des repas parce qu'il y a certaines mosquées où vous pouvez arriver en retard et après il y a plus de repas. Du coup, comme vous avez pu voir dans mes autres TikTok, on aime beaucoup venir manger à la mosquée parce qu'on mange. Terus teman-teman Indonesia aku tuh pada nanya moreh itu apa. Jadi moreh itu adalah Bayangkan, anda seorang pelancong yang pertama kali datang ke Malaysia ketika bulan Ramadan. Malam itu, anda ikut orang ramai ke masjid untuk melihat suasana solat tarawih. Saf penuh, suasana tenang, bacaan imam merdu. Semuanya sudah cukup mengagumkan. Tapi yang buat pelancong benar-benar terkejut, bukan hanya solat itu sendiri. Selepas selesai tarawih, tiba-tiba orang mula berkumpul di luar masjid. Ada meja panjang, ada makanan, ada minuman, dan suasananya seperti kenduri. Apa sebenarnya yang berlaku? Di banyak masjid di Malaysia, selepas tarawih, ada jamuan kecil untuk jemaah. Kadang-kadang hanya kuih dan teh panas. Kadang-kadang nasi, bubur lambuk, atau makanan berat. Yang menariknya, makanan itu biasanya disumbangkan oleh orang ramai. Ada keluarga yang berniat sedekah, ada peniaga yang mahu berkongsi rezeki. Bagi pelancong, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka datang hanya untuk melihat ibadah, tetapi mereka disambut dengan hidangan seperti tetamu. or a classic Malaysian Ramadan experience, but is it a tradition or just another trend? For those who don't know, Mori refers to eating after Tarawih prayers. It started as a way to refuel after long prayers, usually with kuih, bubur, or coffee at the mosque. Mori lagi kubar Tarawih, kan Tarawih boleh buat 8 rakaat je. Some might say that this is a true Malaysian spirit. Food first, everything else later. But does this change the meaning of Mori? Dah solat Tarawih belum? Huh? But these days, Mori has evolved. Instead of praying first, they go straight to the makan spot and they buy breakfast. Maybe Malaysians, they just like to lepak, right? Even some cafes and restaurants, they extend their opening hours to 2 a.m. Is Mori still part of Ramadan's spiritual journey, or has it turned into just another social trend? So, what do you think? Mori dulu or Tarawih dulu? Drop your thoughts below. Jaga tepi kain sendiri lah. Ni kan malam masing-masing. But let's just talk about it. At a masjid for the first time, but it was a small masjid. But this time, it's a big masjid in Johor Bahru. Banyak orang lah. I won't be wearing my glasses. Thank you. In Makkah and Medina, also like this. Kita tanya apa? Kita tanya apa? Ni panggil iftar kan? Betul. Oh, biasa iftar ramai-ramai orang. Biasa. First time. First time. Experience baru ni. Okay, cousin nama apa? Cousin, what's your Arabic name? Tariq macam Tariq ibn Zaid radhiyallahu anhu. Oh yo. Oh yo. So I give you Tariq. Yes. Okay, Tariq. Alhamdulillah. Syazwan. So kita puasa dekat mana? Masjid Besi. Masjid Besi. Damansara Damansara Perdana Masjid. Yeah. Perdana
mosque. Yeah, first Okay. time, first time. Like, comment, subscribe. அஸ்ஸலாமு இன்னைக்கு நம்ம நோம்பு திறக்கிறதுக்காக வெளியே தான் வந்திருக்கோம். எங்க வந்திருக்கோம்னா மஸ்ஜித் நகாரா கோலாலம்பூருக்கு தான் நம்ம போயிருக்கோம். நம்ம போகும்போதே நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா நாங்க போனதே கொஞ்சம் லேட்டு தான், 7:20 தான் நம்ம போயிருந்தோம். ஆனா நம்ம இங்க வீட்ல இருந்தே நம்ம சாப்பாடுலாம் எடுத்துட்டு போயிட்டோம். மஸ்ஜித் நகாராலுமே நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. சாப்பாடு வாங்கிட்டு இருக்கும் போதே அசான் சொல்லிட்டாங்க. அதனால நான் கொஞ்சம் சாப்பாடை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். மதர்சால இருந்து நோம்பு கஞ்சி எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வீட்ல இருந்து வடை, ஆகரகா, வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு போய் தான் நோம்பு திறந்தோம். அப்படி நம்ம அங்க போய் நோம்பு திறக்கிறதா இருந்தா நம்ம கொஞ்சம் வெள்ளனமே 6 மணிக்கெல்லாம் போயிடணும். அப்புறம் மகரிப் தொழுகை வச்சுட்டாங்க. நல்லபடியா தொழுதுட்டு வெளியே போய் நானும் மச்சானுமா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். செல்ஃபி வீடியோ எடுத்தாச்சு. அப்புறம் இஷாக்கு பாங் சொல்லிட்டாங்க. இஷாவோட தொழுகையெல்லாம் தொழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் தராவைய தொழுகையும் தொழுதுட்டு நல்லபடியா நாங்க வந்து கிளம்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வெளியே ஆகும்போது ஒரு செல்ஃபி வீடியோ எடுத்தாச்சு. நாளைக்கு அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். ஓகே, பாய், அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும். Satu lagi perkara yang membuat pelancong kagum. Tiada siapa bertanya siapa Anda. Tidak kira orang tempatan, pelancong, Muslim atau bukan Muslim. Semua dijemput makan bersama. Orang senyum, orang ajak duduk. Ada yang siap bungkuskan makanan. Bagi pelancong, ini bukan sekadar jamuan. Ini adalah keramahan yang datang dari hati. Jamuan selepas tarawih sebenarnya lebih daripada sekadar makan. Ia adalah simbol budaya memberi. Ramadan mengajar orang Malaysia bahawa rezeki yang paling indah adalah rezeki yang dikongsi. Sebab itu masjid bukan hanya tempat solat. Ia menjadi tempat orang berkumpul, berbual dan mengeratkan hubungan. Dan bagi pelancong, pengalaman ini terasa sangat menyentuh hati. Fourchette à emporter, parce que la mosquée donne pas de fourchette pour manger. Coucou les filles, bienvenue dans Un jour un vlog en Malaisie pour le Ramadan. Aujourd'hui on a décidé d'aller prendre le ftour à la mosquée Negara. Désolée, je suis hyper malade. Du coup, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passe les ftors ici en Malaisie. En fait, vous avez une longue queue de personnes qui attendent pour prendre leur repas. C'est des repas qui sont totalement gratuits, enfin payés par la mosquée en tout cas. C'est en général du riz avec du poulet ou bien de la viande, ça dépend. Faut arriver quand même assez tôt, des fois 30 à 40 minutes en avance pour pas faire trop la queue et puis pour pouvoir avoir encore des repas, parce qu'il y a certaines mosquées où vous pouvez arriver en retard et après il n'y a plus de repas. Du coup, comme vous avez pu voir dans mes autres TikTok, on aime beaucoup venir manger à la mosquée parce qu'on mange tous ensemble, c'est très très convivial, on aime trop. Et puis après, du coup, donc, on a à peu près une quinzaine de minutes pour manger, il y a le premier adhan qui sonne. Ensuite, on a le droit de manger. Et ensuite, il y a le deuxième adhan qui sonne et c'est 15 minutes à peu près après. Et là, on doit prier le maghrib. À la mosquée Negara, il y a une mini-galerie où on peut retrouver les plans de la mosquée avec toutes les personnes qui ont fondé la mosquée, etc. Et tout. Du coup, c'est assez sympa. On a regardé un petit peu. Franchement, je suis hyper malade, les filles. Ça fait plusieurs jours que je sortais pas. Et là, du coup, je viens de ressortir après 3-4 jours enfermée à la maison. Donc, je suis trop contente. Voilà, bisous, bisous. Oke, sebelumnya saya nak cerita pasal saya habis tarawih kat Malaysia. Dan ini saya baru pertama kalinya sih. Tadi habis tarawih saya dikasih nasi ayam. Nah, terus kata pakcik itu, kenapa makan nasi ayam je? Ya memang orang Indonesia nih biasanya makan macam nih. Apa ya, tak ada campuran. Tapi kalau di Malaysia nih harus pakai sup, karena kata pakcik tadi wajib, harus. Bukan wajib, bukan, tapi harus gitu. Kayak kurang nikmat kalau nggak pakai sup. Tapi biasanya kalau orang Indonesia makan nasi ayam juga. Ini nasinya harus pakai sup katanya. Terus apa lagi nih, kicap sama sambal. Jadi saya ini baru pertama kalinya gitu. Segitu aja dan dadah. Come with me to pray at the mosque for the first time. I was super nervous to do this before now, but I was so happy that Aifa came with me. Aifa, it's finally time. Oh gosh, about to pray in the mosque. Aifa's here, guys. Aifa's in charge. Mr. Abbas is somewhere, I do not know where. How do you feel? This is normal for you. Yeah, but to have you around is much more special, guys. Aifa. Okay, pray Maghrib 3 rakat first. Let's do that. Okay, alright, goodbye guys. We went to Masjid Bessie in Putrajaya, which was really so beautiful. We then waited for Isha, the last prayer of the day, and I was kind of nervous to make a mistake, but honestly, you just have to follow everyone else's movements anyway. I didn't film the prayer itself because I didn't think it was so appropriate, but I hope you guys enjoyed coming along with me for this special moment. P.S. Before this, I just was nervous to be in the mosque because I was just so far away from Mr. Abbas. I didn't like to be so far away from him, but it was so nice to have Aifa there. So, thank you so much, Aifa. Dari kemarin tuh banyak banget yang komentar
soal moreh. Terus teman-teman Indonesia aku tuh pada nanya moreh itu apa. Jadi moreh itu adalah jamuan ringan atau makanan ringan yang disediakan setelah sholat tarawih ya. Sholat tarawih kan. Biasanya itu di masjid-masjid atau musola-musola. Jadi sebelum pulang bisa makan makanan ringan atau moreh. Jadi moreh itu berbeda dengan takjil. Pantesan kalau sholat tarawih di masjid di Malaysia itu kadang-kadang ada makanan lagi gitu. Tapi apakah moreh ini hanya sebutan untuk makan makanan kecil setelah tarawih di masjid? Kalau misalnya di rumah masih boleh nggak disebut dengan moreh? Please kasih tahu aku, boleh komen di bawah. Terus makanan-makanan favorit kalian untuk moreh apa aja tuh kira-kira? Mungkin bagi rakyat Malaysia, jamuan selepas tarawih sudah biasa. Tetapi bagi orang luar, ia adalah sesuatu yang sangat istimewa. Mereka melihat bagaimana ibadah bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sesama manusia. Dan dari satu meja kecil di halaman masjid, mereka belajar satu perkara besar tentang masyarakat Malaysia. Bahawa dalam bulan Ramadan, kebaikan sering datang dalam bentuk yang sederhana. Kalau anda pernah mengalami suasana seperti ini selepas tarawih, apa makanan yang paling anda ingat? Dan kalau anda pelancong yang pernah merasainya, adakah pengalaman itu mengubah pandangan anda tentang Ramadan? Kongsikan cerita anda di ruangan komen, kerana kadang-kadang kisah kecil di halaman masjid boleh menjadi memori yang tidak pernah dilupakan. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.